Okey, kita sambung pula kepada soalan yang seterusnya, SPM 2011 nombor 11 kan. Okey, dia kata menunjukkan sistem menunjukkan satu apa nama? Brake hidrolik brake hidrolik. Okey, bagus. Brake hidrolik pun sama kan. Ini dipanggil piston utama. Yang tekan ni. Dan piston kedua yang bekerja ialah ni. Ini piston yang bekerja dan juga piston ni. Yang nak menghentikan tayar tu. Mematikan tayar. Kamu tahu kan? Ni piston kedua, ini pun piston atau dipanggil piston hamba ada panggil kan? Slave piston. Dia panggil ombok. Tengoklah kan. Okey, kita tengok sini. Jadi bila dia tekan sini dalam sistem cecair, dalam sistem tertutup ni, dia akan mempunyai tekanan yang sama berpindah kepada sistem brake ni. Dan kalau piston tu besar, daya dia macam mana? Besar ke kecil? Daya dia besar. Yang kita tekan ni piston yang kecil. Ni piston dia. Ni piston dia kecil. Yang ni besar. Tapi kalau kamu tengok gambar ni nampak macam sama je. Sebenarnya yang ni lagi besar daripada ni yang tu. Okey. Jadi dia kata sini sistem brake hidrolik ni tak apalah kan. Tentukan brake yang paling sesuai kan. Dalam sistem brake sebuah kereta, berikan sebab anda. Ada perkataan ciri-ciri sistem brake. Tak kisahlah, ada bagi ciri semua dekat sini dah. Okey, yang pertama kita pilih brake jenis apa? Ni tidak boleh dimampatkan. Jenis bendali. Bendali ni merujuk pada cecair tu. Mana? Kita pilih mana? Okey, tidak boleh dimampatkan. Betul. Apa alasan kalau tidak boleh dimampatkan? Apa alasannya? Kalau tidak boleh dimampatkan, maksudnya tekanan dapat dipindah secara pas. Itu je. Bila dimampatkan, tidak boleh dimampatkan, tekanan dapat pindahkan secara seragam. Kalau boleh dimampatkan, kamu kena tekan dulu, baru dia pindah lambat. Faham tak? Macam perlukan, kalau kamu udara kan, kamu tekan, udara tu perlu mampat dulu, baru dia bergerak. Kalau tekanan maksudnya tekanan dipindahkan secara seragam. Itu contoh. Okey. Ni kena hafal lah sebenarnya kalau ikut ni kan. Okey, takat didih dah jawab dah. Apa dia? Takat didih bendalih tinggi kan. Okey, apa alasan? Tanda macam ni. Apa alasan dia? Tidak mudah mendidih. Ingat cukup, tidak mudah mendidih. Ni. Okey, pemalas spring bagi spring. Pemalas spring bagi spring. Pemalas spring ni dia apa simbol dia? Ingat apa simbol pemalas spring? Bukan. Dia datang daripada formula persamaan Hooke. Ingat persamaan Hooke ni formula? F sama dengan, ingat tak? F sama dengan, lupa dah kot. K X. Boleh? Jadi mana satu pemalas spring? K kan? Jadi K ni cikgu suka kata kamu. K ni nak bagi senang ingat. K ni merujuk kepada ke apa? Ingat tak? Keras. Boleh faham? Kalau cikgu terang sikit lah kan. Kalau K tu tinggi, maksudnya apa? K tinggi maksudnya apa? Sebab tak ada, kamu jangan fikir terus. Kalau K tu tinggi, maksudnya keras tu tinggi. Kau bayang kalau spring tu keras, susah nak regam. Boleh tak? Kamu fikir, kalau spring tu keras ataupun pembaris yang keras, kan? Susah nak regam ataupun susah untuk dilenturkan, susah untuk diregang kan? Jadi kamu boleh jawab macam tu. Faham? Jadi sebab kita merujuk pada keras ni. Faham? K tu keras, tapi K tu bukan keras. Ni cikgu bagi senang ingat je kan? K tu adalah simbol apa cikgu tak tahulah kan? Cikgu sampai sekarang cikgu tahu K tu merujuk pada apa. Kalau K tu rendah, maksudnya apa? Mudah membetulkan. Jadi kita kata spring yang lembut. Betul tak? Spring yang lembut. Lembut maksudnya mudah untuk dilenturkan
Boleh faham kan ni? Spring yang lembut. Dah lenturkan. Okey, kita pilih mana? Keras ke lembut? Tinggi ke rendah? Tinggi. Kalau kamu tak tahu jangan susah hati. Kamu tengok kamu dah tanda ni. Mana banyak tanda? L kan? Dah 2 tanda dah ni. Dah ada 2 ni. Kalau kamu tanda ini tak pilih pun 2 ni. Nampak Jadi kamu pilih tinggi. Itu cara nak kan. Jadi kenapa pilih tinggi? Spring yang keras kamu juga K. Spring yang keras itu spring yang tidak mudah untuk dilenturkan ataupun mudah kembali ke bentuk asal. Ada daya dikenakan. Kalau spring yang K dia rendah, dia lambat kembali ke bentuk asal. Ada lembut kan? Lembut. Ada dia. Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Nisbah luas kata rentas ombor dalam silinder induk kepada silinder gelendung brake. Brake maksudnya yang bekerja. Ini maksudnya yang kedua. Luas kata rentas silinder induk. Nama pun induk dia adalah pertama. Betul? Jadi kita tengok sini. Kita nak yang pertama kecil ke besar? Kecil. Yang kedua besar. Jadi mana yang sesuai ni? Ya. 1 nisbah 5. Ni. Okey. Jadi kita pilih L. Itu cara dia Boleh faham? Dia tak susah ni kamu tengok Okey, tengok cara. Kita tengok cara jawab dah lah Buka balik. Okey ni. Okey, jenis brake. Okey, kita laju sikit kamu jawab laju. Jenis cair minyak apa kita guna? Kita guna minyak yang tidak boleh. Alasannya? Apa alasannya? Kata cair, tekanan dapat berpindah secara seragam. Tekanan dapat dekat sini cair boleh dipindahkan. Tekanan dipindahkan secara, itu paling tepat lah Dia kata mematuhi prinsip Pascal. Tak apa, tak kisahlah. Yang paling tepat ni, tekanan dipindahkan seragam. Itu kalau student cikgu suruh hafal tu je. Kalau kamu nak cakap lain kemudian tak apa dah, cakap tu dulu, lepas tu cakap lain. Kalau soalan seluruh tu tak boleh, cakap ni juga. Okey, takat didih tinggi. Okey, apa alasannya? Okey, melambatkan proses pendidikan. Tidak mudah mendidik. Boleh perkataan melambatkan proses pendidikan. Melambatkan proses. Boleh jugalah saya rasa. Paling tidak mudah mendidik lah, ataupun tidak meruap kan. Kamu hafal ni je lah, ikut ayat cikgu senang Tidak meruap ke, tidak mudah mendidik. Kalau cikgu suruh apa, tidak mudah mendidik. Sebab ada perkataan didih sini, senang. Kalau lebur, takat lebur tinggi, tidak mudah melebur. Jadi mudah. Okey, pemalas spring K, kita pilih K yang tinggi. Alasan dia tadi merah. Mudah kembali bentuk asal lagi. Apa dah? Susah dilentur. Bagus lagi. Spring yang keras. Boleh? Keras. Jawab apa? Boleh tahan daya. Boleh tak? Sebab dia keras, dia boleh tahan daya. Ni kamu jawab tadi. Mudah kembali ke bentuk asal. Mudah kembali. Kembali je boleh. Kembali bentuk asal lah. Tak boleh kembali, tak boleh macam ni Okey, nisbah kamu pilih 1/5. Apa alasan dia? 1/5 yang kamu pilih tadi. 1 nisbah 5. Apa alasan dia? Ataupun bila ni 1 nisbah 5 ni 1/5 ikut 1/5. Jadi kamu tulis nisbah kecil. Cikgu galakkan kamu tulis nilai ni, nisbah kecil. Lepas tu kamu tulis 1 nisbah 5. Sebab kadang-kadang dalam soalan ni dia tak suka jawab apa yang ada dalam ni. Dia nak sebut kata lain supaya nampak kamu jawab. Okey, apa alasan ni sebab kecil? Ya. Okey, sebenarnya bila nisbah ni kecil maksudnya nilai ni, piston ni kecil. Yang ni apa? 1. Betul. Yang ni nisbah dia 5. Tak, ini 1. Ini 5. Apa tujuan yang kamu rasa? Apa tujuan sebenar dia? Kenapa nak dia kecil? Ingat tadi juga tu. Kalau A kecil apa jadi?
Kalau kita A kecil, daya rendah. Betul tak ni? Tapi yang ni daya tinggi. Mana satu nak jawab sekarang? Daya rendah ke daya kecil? Bila kamu kata daya kecil, kamu sebut kat mana daya kecil tu? Jawab macam tu. Kalau kamu kata daya kecil je kan, tak terlalu umum. Kalau kamu kata daya besar kan, untuk menghasilkan daya yang besar, okey, dia accept terus. Sebab apa? Dia ambil yang hujung ni, ending 5 ni. Faham tak? Kita nak yang terakhir sekali. Bila ni besar, daya pun besar. Boleh tak? Satu ni untuk daya yang kecil, daya F kecil. Yang ni untuk F yang besar. Betul tak? Kamu nak jawab boleh kamu jawab ni. Untuk menghasilkan daya yang kecil pada silinder induk. Boleh jawab macam tu. Tapi kena sebut silinder induk. Kalau kamu tak sebut silinder induk, habis. Tapi kalau kamu nak daya besar boleh. Daya besar menghasilkan daya besar. Itu okey dah. Tapi kalau menghasilkan daya besar pada silinder gelendong brake. Ataupun silinder ni lah. Tak apalah, silinder brake sama lah ni kan. Silinder brake macam tu kan. Yang paling kamu jawab boleh mudah, ni daya yang tinggi. Ini adalah sistem yang sebenar. Bila daya tinggi, dia mudah berhenti lah. Sebab dia tekan terus tayar tu, berhenti. Tu kan. Boleh faham kan? Ni prinsip Pascal kan. Prinsip Pascal. Okey, pilihan L. Tak apalah, kita terang dah. Ni cara markah dia. Sekarang dah terang dah itu kan. Macam mana markah diberi. Okey, pilih L. Okey, biasa ulang ni kan. Ni markah 1, 2. Ada bagi apa? Alasan sekurang-kurangnya 3 alasan. 3 alasan. Kenapa nak pilih 3 alasan? Sekurang-kurangnya 3 alasan. Macam tu je ni. Tidak mudah 5-4. Jawapannya kamu jawab. Cecair boleh dipindahkan. Tekanan dapat dipindahkan seragam. Mematuhi prinsip Pascal. Nampak? Kamu jawab bertiga. Tapi sebenarnya yang jawapan yang cikgu pilih ni sebenarnya, ini tepat sekali. Tapi yang lain ni masih boleh terima. Agak longgar lah. Boleh terima lagi Okey. Okey, apa lagi? Ni. Ini pun sama. Kamu bagi 3. Kalau boleh buat 3 bagi. Kalau tak boleh 1 pun jadilah. Cikgu suruh hafaz 1 pun jadilah. Kau dapat lebih banyak. Tapi kalau hafaz 1, biarlah yang memang jawapan sebenar dia. Ni. Sebab apa kadang-kadang jawapan yang ada kat sini, kadang-kadang contohnya kamu dah cerita kat kamu dah kot. Katakan kamu sini. Ini kamu tak jawab. Ini semua kamu tak jawab. Contohnya kamu tak jawab. Tapi kamu jawab dekat sini. Dekat sini kan. Kamu tulis apa? Mudah kembali ke bentuk asal. Contoh kamu tulis sini. Dekat sini. Dekat sini kosong. Okey, ni markah 1. Markah 1. Ni markah 2. Terang balik. Ni markah 3. Ni markah 4. Okey, markah 5 dapat. Markah 6 tak dapat lah kan? Betul tak? Sebab apa? Dia tak tulis langsung. Markah 7 dia dapat. Markah 7 ni cikgu lebih galakkan kamu tulis ni kan. Nisbah kecil. Kalau kamu tulis ni mungkin kadang-kadang ikut skema lah. Kadang-kadang skema boleh benarkan, kadang tak benarkan. Kalau kena bagi nombor, kamu bandingkan nombor tu. Nombor besar ke nombor kecil. Okey, lepas tu kamu jawab ni markah 7, markah 8. 8 dapat. Contohnya kamu jawab daya tinggi, okey, dapat markah 8. Kan? Markah ke-9 ni lah. Markah ke-10 dapat. Dah cikgu terang itu kan. Sekiranya kamu betul setiap barisan ni. Ini kan. Okey. Sekarang tanya markah 6 ni dapat balik ke? Dapat ke tak dapat? Dapat sebab walaupun tulis kat sini. Ni dapat markah 6. Ni cikgu cakap tadi apa? Katakan tu mudah kembali ke bentuk asal. Dia tulis kat sini. Walaupun di tempat lain, tapi dikira point untuk mana-mana jawapan. Sebab tu bagi 3 alasan tu. Itu sebab cikgu suruh bagi 3 alasan. Kalau tak boleh sangat, 1 pun, 2 pun jadilah. Kalau tak ingat sangat lah. Okey, boleh faham ke? Okey, boleh faham. Tak apa, cikgu teruskan tak
apalah, cikgu teruskan ini pula. Boleh? Okey, sebuah kereta memerlukan satu sistem brake. Ni 2009 kan. Brake hidrolik yang cekap. Masih lagi soalan. Tiga kali dah keluar kan. Hidrolik cekap untuk tujuan keselamatan. Cadang terangkan bagaimana untuk membina satu brake hidrolik dapat fungsi secara berkesan berdasarkan aspek-aspek berikut. Kita nak yang ni. Okey, kamu boleh jawab dah kan. Okey, jenis, cecair dan ciri. Jenis, cecair apa? Jenis ni merujuk pada apa cecair kita guna dalam sistem sebenarnya. Dia minyak. Kamu sebut minyak. Minyak kan? Jenis minyak. Ciri cecair dia? Ciri cecair ni dia bukan dia tau. Jenis cecair minyak. Ciri alasan dia minyak. Alasan dia tidak boleh dimanfaatkan. Ini faham? Ciri cecair ni. Ciri cecair ni dia apa? Apa ciri tu sebenarnya? Ya, ketumpatan. Ketumpatan rendah. Apa alasannya? Ketumpatan rendah apa alasannya? Apa yang ketumpatan jadi duduk macam urut war ni? Ketumpatan rendah apa? Apa ketumpatan rendah? Kamu dia juga ketumpatan rendah kamu hafal siap. Ketumpatan rendah apa alasan dia? Ringan. Cecair itu ringan lah. Maksudnya dia bekerja sangat mudah sebab dia ringan. Inisial dia rendah. Boleh? Ringan, jisim rendah, inisial rendah. Ada 3 alasan. Ringan, jisim rendah, inisial rendah. 3 alasan terus. Kamu jawab. Okey, itu yang berkaitan dengan ciri cecair. Lagi satu apa? Apa dah? Ingat tak? T apa? T apa? T apa tu? Apa tu? Tahu apa? Kan? Apa? Takkan cecair takarat? Takat? Ya, takat didih kan? Takat didih. Boleh kan? Takat didih kan? Takat didih. Okey, boleh kan? Takat didih. Takat didih tinggi rendah? Tinggi rendah. Alasannya? Tidak mudah mendidih. Boleh? Jadi kamu dah cover ni jenis minyak tadi kamu jawab kan. Dapat makan dah. Okey, saiz piston pertama. Senang lah. Kecil. Alasannya? Daya kecil. Okey. Piston kedua besar. Daya senang kan? Nampak senang kan? Tapi kalau kamu jawab ni piston ni daya kecil, tekanan tinggi, boleh lah. Boleh juga kan. Yang ni tak boleh tulis tekanan rendah pula. Okey, itu kena faham ke? Okey, bahan digunakan untuk paip. Bahan, nama bahan dia. Bahan apa? Oh, tak dapat di sana dah. Kita dah buat dah. Dah bincang dah bahan apa tadi. Untuk paip. Sebab dia bahan ni memerlukan tekanan tinggi. Keluli yang kita bincang dah. Alasannya? Tidak mudah lentur. Tak soalan tu. Tidak mudah patah. Tidak mudah patah. Tidak mudah apa namanya? Tidak mudah berkarat. Semula kan? Kuat. Itu jawapan yang boleh kita jawab lah kan. Okey. Ni tengok dia laju kan. Minyak kan. Tidak boleh dimanfaatkan kan. Okey, takat dia tinggi. Ada ulang-ulang ni soalan SPM ulang-ulang ni tau. Sebab tu bila cikgu ajar yang ni, bila keluar balik belajar senang. Senang ni je. Ulang-ulang kan. Tidak mudah meruap. Ni syarat kamu hafal benda ni. Ketumpatan tinggi, rendah bila kan. Ringan, nak tambah-tambah lagi boleh lah kan. Itu je. Saiz piston pertama kecil, tekanan tinggi, daya kecil. Okey, yang tu saiz piston yang besar, daya yang besar kan. Nampak? Itu jawapan dia. Bahan untuk ni boleh sebut. Itu sebagai alasan tak kisah okay. Aluminium boleh, keluli boleh kan. Jadi inilah modal dia tu je. Kuat. Kalau kamu jumpa, ingat kamu kan, kalau kamu jumpa bahan-bahan seperti aluminium, nama bahan ni dia mesti ada perkataan yang kita jawab kuat mesti ada. Jarang jumpa bahan kita sebut tak kuat. Sebut kuat dulu. Kuat. Terus
Kalau benda tu cat aluminium, kuat dan ringan. Aluminium sinonimnya kuat dan ringan. Okey. Okey, tu cerita tentang ni lah. Ni markah dia lah. Cikgu rasa dah tak payah terang apalah kan. Cuma kamu tengok markah yang diberi ni 12 lebih daripada markah diperuntukkan. Memang lebih, kadang-kadang sampai 16 pun ada kan. Okey, cikgu rasa tak ada apa ni. Jawab dalam format ni. Jawab dalam format ni Jawab dalam format ni. Okey. Cikgu ingat kita guna ni lah. Apa?